i'tikaf. Kerana niat i'tikaf ini adalah menjadi syarat untuk kita mendapat pahala i'tikaf ketika kita berada di dalam tempatnya. I'tikaf hanya boleh dibuat dalam masjid. Tuan-tuan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, jam celik tuan-tuan, kita sudah pun berada di gerbang daripada gerbang Ramadan. Sudah berada di Rejab yang semakin menghampiri malam istimewa minggu depan, 27 Rejab 1445. Dan kita pun sudah berada di tahun baru Masihi 2024. Bermakna semakin bertambahlah umur kita, yang berarti semakin singkatlah masa yang tinggal untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menambah di dalam umur kita yang sedang bertambah, melainkan dengan rahmat dan kasih sayangnya yang bertambah adalah taat kita kepadanya. Mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Allah, cinta agung kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan dan tauladan kita. Mudah-mudahan bertambah umur kita, bertambah dekat kita dengan Allah, sesuai dengan dekatnya kita dengan tarikh yang semakin menghampiri kita, yaitu ajal kita. Tuan-tuan, bahagia dan bertuahlah siapa-siapa pun yang bila umurnya bertambah panjang, maka bertambah pula baik amalannya. Makna bertambah takwa ya. Mudah-mudahan kita lah orang tu yang Nabi kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang telah panjang umurnya dan baik amalannya. Tuan-tuan, kita nak beramal mesti berilmu. Bahagialah orang yang beramal dengan suluhan ilmu. Celakalah orang yang beramal tanpa ilmu. Mudah-mudahan bertambah-tambah umur kita panjang ini, maka bertambah-tambah pula lah ilmu dan amal dan takwa kita kepada Allah. Kata Nabi, wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk kamu adalah orang yang telah panjang umurnya dan buruk amalannya. Bila kita umur banyak, ramai kawan-kawan yang pencin, mereka memilih ke masjid. Secara umumnya kita jumpa fenomena ini, syukur alhamdulillah. Walaupun kita kata alangkah baiknya kaki kita melangkah pergi masjid sebelum kita bersara, tetapi apabila orang itu telah bersara, maka terbaik dia pergi ke masjid. Sebab ada orang yang setelah mana dia lama di masjid, dia jadi jemu dari masjid. Awal dia di masjid, muda dia di masjid, dia bertugas dalam masjid, dia bekerja dalam masjid. Apabila dia sudah lama bertugas, akhirnya orang bagi dia rehat subuh. Dia tinggal masjid. Apabila dia sudah direhatkan dari jawatannya, alangkah malangnya. Tuan-tuan, jangan main masjid kerana jawatan. Main masjid kerana kita ini hati kita bergantung dengan masjid. Mana suka dengan masjid, kita suka dengan jemaah.
Kita suka dengan mengaji. Kita tiap-tiap malam tak pernah miss kita di masjid. Bukan masjid ni, masjid lain pun kita sampai bila tak ada masjid kita penantian. Tuan-tuan, innamal a'malu bil khawatim. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, nyasanya amalan-amalan itu, yakni seorang beramal dalam hidupnya dengan amalan bil khawatim, pada penamatnya. Dia punya penamat kisah hidup dia dah guna. The ending of the story dia tu, dia pergi mana? Kalau awal dia bengkok hidupnya, tetapi di hujungnya dia telah memilih jalan yang lurus, maka dia orang yang telah memilih jalan yang benar dan betul. Allah cinta kepada hamba-Nya, apa dia? At-Tawwabin. Hamba-hambanya yang bila dah buat salah, dia bertaubat. Taba itu maknanya raja'ah. Taubat ni makna orang tu balik. Balik dekat siapa? Balik dekat Tuhan. Balik kepada Allah. Balik main rumah Allah. Betul ya? Jadi muslimin muslimat sekalian, tak betul adalah orang yang memilih di hujung umurnya mengasingkan diri dari rumah. Itu tak. Dia kata ulama lah, tampaklah pula pergi. Padahal dia tidak uzur syarak. Ada orang yang uzur syarak, no, dia susah kerana dia tu penyakit sul-sul baul dia teruk, kencing rata. Sungguh lah tu selalu main ya. Enggak. Tapi ada satu orang yang dia penyakit sul-sul baul, istiqamah dengan masjid sampai mati. Saya mengajak di satu masjid di daerah Yan. Masa saya jadi Tok Khori Yan dulu, saya mengajak sampailah saya keluar dari daerah tu, saya mengajak. Nama masjid tu Sungai Lentang. Salah satu masjid yang duduk tengah bendang, tak ada rumah kiri kanan masjid. Depan dia kubur, ada batas ban, ada sungai. Belah kanan dia bendang, sejauh macam bendang. Belah kiri pun bendang, belakang dia pun bendang. Masjid tu orang kena pergi. Tapi saya pergi semayang Zuhur masjid tu. Waktu saya jadi Tok Khori, saya pergi tengok masjid 2 sok. Ada satu orang, apa nama, dia kena penyakit sul-sul baul. Maknanya orang penyakit sul-sul baul ni dia kena tunggu masuk waktu dulu. Dia tunggu masuk waktu dulu. Mana orang azan, barulah dia ambil ayat semayang tu. Rumah dia lebih kurang 2-30 meter daripada masjid menuju jalan tu. Kalau 50 meter, setengah kilometer begitu, dia akan main masjid, dia akan ambil ayat semayang, dia akan semayang. Dan tiap kali maghrib dia ada. Dan tiap kali saya bagi kuliah dia ada. Saya tak ada nak bagi kuliah, dia bangkit. Dia pergi ready lah. Pasal apa? Orang bang, dia akan masuk dalam bilik dia, dia akan proses dia punya sul-sul baul dia. Saya lagi dia akan semayang. Tuan-tuan, tak lama kemudian saya dengar mati. Ada orang sampai macam dia cuba bertahan. Sebenarnya dia tak perlu lah. Kalau dah uzur syarat, tak payah pergi lah. Tapi tak boleh, dia tak boleh duduk. Dia memang mati mesti. Jadi orang yang sihat seharusnya pergi masjid. Jadi di bulan Rajab, bulan berlaku Isra Mi'raj, kita akan setiap tahun berjumpa dengan peringatan-peringatan daripada peristiwa hebat ini. Nabi SAW diperjalankan pada malam yang bersejarah itu dari mana tuan-tuan? Daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa.
Yang abang kata masjid ni institusi yang sangat-sangat penting sejak awal lagi. Bahkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang sangat lama. No? Kaabah Baitullah pun lama, Masjidil Aqsa pun lama. Masjid ni apa makna? Tempat sujud hamba Allah kepada Tuhannya. Jadi dia akan kekal menjadi satu instrumen yang sangat-sangat penting di dalam membina umat Islam yang gagah. Tempat di mana umat Islam membina kekuatan. Nabi bina kekuatan umat di mana? Di masjid. Bukan ada parlimen, bukan ada Dewan Undangan Negeri, bukan ada sekolah, bukan ada universiti, bukan ada balai raya, bukan ada. Yang ada adalah masjid pada ketika itu. Tak. Nabi masa di Masjidil Haram belum ada apa-apa kekuatan. Nabi membina ilmu dalam dada umat, akidah dalam dada sahabat. Ketika itu dalam jumlah yang sedikit sahabat, dan kemudian Nabi memulakan perjalanan Isra sampailah di Mi'rajkan bermula daripada Masjidil Aqsa, daripada masjid Nabi balik dan kemudian Nabi diperintah berhijrah. Nabi memerintah sahabat berhijrah. Kemudian Nabi pun berhijrah sampai di Madinah. Apa Nabi buat? Nabi bina Masjid Quba. Bila Nabi bergerak ke tempat yang hari ini dikenali sebagai Madinatul Munawwarah, tempat Nabi membina kekuatan kepada umat Islam di Madinah, tak jauh daripada Quba, Nabi membina Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Di situlah Nabi melaksanakan tanggungjawab baginda sebagai Nabi, sebagai Rasul, memimpin umat Islam menyelesaikan masalah umat Islam domestik dan antarabangsa. Di situlah kekuatan yang menunjukkan betapa pentingnya masjid, fungsi dan peranannya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi umat Islam mesti sentiasa memelihara kesucian masjid. Umat Islam mesti sentiasa berusaha mengimarahkan masjid. Ada satu artis contoh, bagi saya Allah pilih dia, pahala dia besar. Betul. Nama dia Alif Satar. No? Kita pun tak pernah fikir nak buat kempen lagu tu. Subuh sampai jemaat, walaupun lama dah. Yahudi pergi tengok hari apa nama subuh tu, orang Islam dah ramai mana semayang. Lagi orang Islam ni tak ramai macam semayang jemaat, maka Yahudi dia gelak betul, tak ada apa. Subuh ni dia mau ramai macam jemaat. Tapi kita pun tak pernah kempen macam Alif Satar tu kempen. Dia punya apa nama kempen, dia punya sentuhan menarik ramai orang untuk pergi menghidupkan solat yang selalunya cerai. Subuh ni cerai. No? Orang boleh semayang dalam jumlah yang ramai. Walaupun kita harap doa, mudah-mudahan istiqamah lah. Mudah-mudahan janganlah pasal hari kempen tu saja, kan? Mudah-mudahan kesannya berterusan lah. Macam masjid di Temerloh, Bukan besar ni masjid dia, besar masjid di Temerloh tu kan. Lama dah sebelum Alif Tata kempen ni, lama dah. Mereka tu subuh ke, waktu lain ke, ramai. Subuh dia macam jemaat. Tapi kesan Alif Tata buat tu, di Johor ada masjid yang semayang subuh terpaksa buat 2 kali. Jemaah yang main pada sehari nak semayang subuh macam jemaat tu, ada 12,000 orang. Tak mampu nak buat sekali, kena buat 2 kali, melimpah sampai di luar.
Dan bermula daripada situ, kempen subuh macam Jumaat sampailah dirasai di Brunei, di Singapura, bahkan ada influencer daripada Indonesia yang mengambil fenomena itu untuk diperkatakan di dalam medsos tentang kejayaan subuh macam Jumaat. Jadi elok jugalah kalau masjid kita ni tak buat lagi, kita pun boleh buat makan sikit, lagi ada kuliah mereka sikit. Kita sebenarnya dah buat pun di peringkat negeri, di seluruh negeri, dan kita pun dah buat di masjid negeri kita. Kita doa mudah-mudahan semua yang hati ikhlas, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan gantungkan hati kita ini dengan masjid. Pilah manapun, masjid ni adalah tempat kita, adalah rumah Allah. Di Jepun ada masjid, di Korea ada masjid, di UK ada masjid, di negara yang benci Islam pun ada masjid. Bahkan di Israel pun, dalam bahagian Israel itu ada masjid. No? Pasal apa? Pasal warga negara dia ada yang dia terpaksa bagi menjadi warga negara. Mereka itu adalah Arab, Israel, Muslim. Ada? Tanpa kita menafikan kebencian mereka yang amat sangat kepada umat Islam. Jadi muslimin muslimat sekalian, pengajaran kita di situ adalah kepentingan untuk kita menjaga kesucian masjid dan pengimarahan masjid yang mesti disemarakkan, khususnya di kalangan generasi muda kita. No? Kita sambung kitab kita di bab rukun-rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Kat situ saya ingat lama lah kita tak jumpa orang-orang hantar anak ke rumah. Ini pun cuti panjang saya sebenarnya, baru kembali bekerja hari ini setelah bercuti selama sebulan. Saya kena appendix yang mengejut, buat pembedahan mengejut. Appendix sudah bernanah, ada infection, pecah. Jadi 3 hari saja dia dalam jahitan. Masuk hari ketiga dia pecah, kena bedah lagi, dia potong, dia biar terbuka sampailah terpedah terbuka. Jadi dengan kecil manis pula, maka dia tak jahit lagi dah. Dia kata biar dia tubuh, daging itu tubuh sendiri. Jadi tuan-tuan muslimat sekalian, saya yakin dan percaya di sebalik bala ujian ada nikmatnya. Saya yakin sakit yang Allah bagi itu adalah kafarah bagi dosa-dosa saya yang banyak. Tuan-tuan, dalam hadis yang sedang kita bahaskan, yang sedang kita bincang, hadis yang panjang berkaitan dengan tanda-tanda bagi kiamat. No? Kita ulang. Qala sallallahu alaihi wasallam, muka surat 53 di tengah itu kita ulang balik. Antalidal amatu rabbataha. Bila Sayyidina Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah, dia kata fa akhbirni an amaratiha, maka bagi taulah dekat aku tentang tanda-tanda bagi kiamat. Nabi pun habar, Nabi kata yang pertama tanda kiamat itu engkau akan dapati antalidal amatu rabbataha, adanya hamba perempuan yang melahirkan anak yang menjadi tuannya. Maknanya orang perempuan dia beranak, anaknya jadi tuan. Dah pun kita dah jumpa macam mana ramainya ibu-ibu yang telah terpaksa menjadi hamba kepada anak. Jadi anak tu dia beranak pihak budak tu dia berkorban besarkan, dia bagi makan, bagi minum, dia bagi pelajaran, bagi pendidikan. Akhirnya budak ni berjaya, tetapi sombong dengan ibunya, sombong dengan ayahnya, angkuh dengan pangkat jawatannya, maka diperintahnya ibunya layak seperti seorang hamba. Ada. Itu tanda akhir zaman lah tu. Si tanggang
moden, anak derhaka, lupa akan pengorbanan jasa ayah dan bonda. Mereka ini adalah orang-orang yang ditakdirkan menjadi kumpulan yang menempa azab lebih dulu sebelum mati. Orang yang derhaka ibu, derhaka ayah, mereka akan menerima pembalasan daripada Allah sebelum dia mati. Belum mati pun akan dia terima. Allahu Akbar. Ada satu orang dia palas bapak dia, dia katuk bapak dia sampai pecah muka bapak. Sudah. Lepas tu tak berapa hari kereta langgar dia, pecah muka dia. Dia auto dia. Ada satu budak lagi, dia trika mak dia, sampai bersimbah-simbah darah, bermandi darah ibu dia. Dia lari dengan motor sampai tengah jalan, baru je mak dia ditemui dalam keadaan telah meninggal dunia. Boleh dekat lori balas dia berlipat, bergulung badan, mati di situ. Ada seorang dia tendang mak dia, tengah hari dia tendang mak dia, petang ular main bayi, kau main tak mana betul ular tu, hantam kaki dia. Tunai. Itu antara kisah-kisah yang membenarkan bahawa siapa derhaka kepada ibu, kepada ayah, pembalasannya Allah Ta'ala akan segerakan di dunia ini. Dunia ini dia akan jumpa. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ada satu orang baru ni duk mengadu pada satu ibu, anak-anak tak peduli, anak-anak ibu tu tak sedang sakit, tapi depa tak peduli, depa duk kira harta. Rupa-rupanya dulu masa ibu itu muda, ibu itu pun duk kira harta sehingga mengabaikan ibunya. Saya kata tengok pusingan hidup kita, roda yang berputar. Kama tadinu tudan, disebut dalam kitab Zabur, kama tadinu tudanu. Macam mana kamu buat, begitu kamu dibalas. Kama tazra'u tahsudu, macam mana kamu tanam, macam itulah kamu akan menuai. Kita tanam apa, kita tuai apa yang kita tanam. Jadi tidak sedikit mereka yang sedang mengambil akibat daripada perbuatan sendiri. Jadi apa yang disebut oleh Nabi, lahirnya perempuan itu akan tuannya, itu di antara maksudnya. Kemudian kata Nabi, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Maksudnya, dan engkau akan melihat orang-orang, yakni penduduk desa yang berkaki ayam, yang tidak berpakaian sempurna, yang miskin menderita, yang menjadi gembala kambing, bermegah-megah dan berlawan-lawan antara satu dengan yang lain dalam perkara membina bangunan-bangunan yang tinggi. Hebat benda ni. Tuan-tuan tengoklah ni. Dulu mereka siapa? Dulu mereka pengembala kambing. Mereka hidup di mana? Mereka hidup nomad. Mereka hidup di tengah-tengah padang pasir. Tu UAE tu. Lah ni Dubai jadi pun. Dulu 15-20 tahun dulu lagu mana Dubai? Lah Dubai macam mana? Bangunan tertinggi di dunia duduk di tengah padang pasir. Dulu Dubai tak ada apa. Lah ni Dubai, bangunan tertinggi di dunia, puncak tertinggi di dunia di Dubai. Apa? Burj Khalifa. Burj Khalifa tu dia punya zon buka puasa ada 3. Ada 3 tu. Atas lambat sekali. Lepas itu tengah, lepas itu bawah. Sebab dia ada berapa 100 tingkat lebih kan. Jadi yang bawah dulu. Habis bawah nanti sampai tambah berapa minit, tengah pula.
Lepas itu bawa atas sekali punya kita lah, bawah dengan puncak Gunung Jerai lah. Begitu. Punya tinggi. Dia ada apa nama, berapa ratus? 300 kalau tak salah, saya tak salah ingat. 300 atau 200 lebih. Dia punya world Guinness record di UAE, di Dubai. Dia ada apa, bukan takat bangunan tertinggi, puncak tertinggi. Dia punya lift dia paling pantas. Lift dia naik ke atas itu paling pantas. Dan lift dia paling besar di dunia. Lift paling pantas di dunia. Semua hebat. Mereka berlomba-lomba membina kemegahan. Dulu mereka Sabah, dulu nomad saja. Dulu mereka Sabah, dulu duduk di tengah padang pasir, tak ada apa. Sama dengan Saudi kan. Saudi hari ini dia lagi kaya daripada UAE. Dia sedang membina apa nama, bangunan pintar yang paling canggih, sophisticated dalam dunia ni. Kalau dia tu neon kan datang awak 100 km lebih bro. Dia punya tu cermin. Pintar punya. Sedang dibina di Saudi. Dan Saudi sudah banyak apa nama, mengubah tradisi apa yang dipegang lama, yang bagi mereka nak maju. Dan Raja Putera Mahkota dia ni, Muhammad Ibn Salman ni, dia punya cita-cita dia akan bawa Saudi untuk menjadi lebih maju daripada Eropah. Jadi dia banyak buka. Sampai akhirnya hari ni kita boleh jumpa orang perempuan tak pakai tudung kepala, pergi Masjid Nabi pun ada. Bukan kata di luar, saya kata di luar. Dia boleh masuk dalam kawasan Masjid Nabi, boleh jumpa dengan polis tentera dia. Dulu kita bawa kamera di ramai. Saya masa tahun pergi haji dulu, kamera kecil waktu tu saya bawa pergi. Lepas itu hujan lebat, berlaku banjir besar di dekat Bukit Jihad. Saya duduk di hujung. Dia buat lari kereta, dia buat lari orang. Saya ambil video. Kena ramai, kena marah, kena merayu nak dapat balik. Lari tak ada masalah apa. Semua orang angkat begitu, ambil gambar atau sampai dia boleh buat konten dengan duduk tawang. Tengah duduk tawang tu boleh pergi ambil gambar ni juga. Padahal bukan sah tawang tu. No, ambil gambar. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Hari ini Saudi sedang berlomba untuk menjadi maju. Mereka juga dengan cita-cita mereka dengan negara-negara teluk yang lain. Hebat. No, sampai di Saudi ini sudah ada seorang yang berstatus menteri, bertanggungjawab tentang hiburan di seluruh Saudi. Dia punya saiz hiburan dia mega. Tak ada berlaku di Malaysia pun, tak ada konsert macam tu. Dia punya konsert yang mega, besar punya konsert di Saudi. Jadi jangan tuan-tuan kata apa ulama sana buat. Ada ulama yang tentu saja memperkatakan kebenaran, memberi nasihat kepada pemerintah Saudi, tetapi oleh kerana sistem mereka macam tu, mereka hilang macam tu. No? Sampai yang menjadi khatib di Masjidil Haram tu, dia dah jadi khatib. Dia kena hukum sebab menasihat pemerintah. Tempat kita ada apa? Kita boleh nasihat, kita boleh kata. Di sana tak boleh. Kata hilang. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan? Pakai baju Palestin pun tak boleh. Turun-turun pakai baju Palestin, Jahanam. Ada satu syekh ni dari Morocco ke mana, tu dia dekat makam Nabi tu duduk doa, ya, duduk doa Allahumma ansuril mujahidin Nabi Palestin, kena. Hak tu pun tak boleh. Tuan-tuan bayang, punya allergiknya. Tapi alhamdulillah ada perubahan. Sebab di Masjidil Haram kita dengar khatib dia berdoa untuk Tuhan bagi pertolongan kepada saudara seagama di Palestin. Jadi ini di antara cabaran akhir zaman. Yang menjadi tanda kepada akhir zaman adalah orang miskin tiba-tiba tukang jadi kaya, berlomba-lomba bina bangunan yang tinggi. Ia merujuk banyak kepada apa yang berlaku dalam realiti
di negara-negara Arab yang susah dahulu, hidup tengah padang pasir, mengembala kambing, tiba-tiba hari ini jadi kaya. Kalau kita daripada Mekah ambil perjalanan nak pergi ke Madinah, kita boleh jumpa macam mana ada lagi kehidupan normal. Kita tengok orang duduk mengembala kambing, duduk di bawah kemah. Tapi kita juga boleh jumpa orang duduk bawah kemah dengan kereta dia yang mahal, JMC dia, dia ada parabola. Dahsyat tuan-tuan. Muslimat rahmati Allah sekalian. Summa qala summan tarif. Summan talaqa falabistu maliya. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, Ya Umar, atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadha Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi lepas dia dengar Nabi terang tentang tanda-tanda kiamat, Nabi terang bagi tahu kepada dia sebelumnya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, kemudian tentang kiamat atau tanda-tanda kiamat. Summan talaqa. Kemudian Umar berkata, orang itu pun pergilah. Siapa? Sebenarnya dia adalah Jibril. Tapi Sayyidina Umar kata orang lah, memang nampak orang sungguh. Dia pakai baju, tak nampak tanda-tanda berabuk sikit pun. Kata dia mai daripada jauh. Kalau orang mai daripada jauh tentu berdebu. Rambut dia sikat, kemas, rapi. Tapi siapa pun tak perasan, siapa pun tak tahu. Dia ni tak pernah tengok mai tang mana. Mai masuk tupi dekat dengan Nabi, belaga kepala lutut dengan Nabi. Tanya dekat Nabi benda yang sahabat-sahabat tak pernah tanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Umar sebelum tu, kemudian orang itu pun pergilah, maka falabistu maliyan. Falabistu maliyan tu makna tinggallah aku beberapa hari memikirkan halnya. Maknanya Nabi tak abang rela tu. Jadi lepas pada tu pakat beredar macam tu, Sayyidina Umar ni dia duduk fikir 2-3 hari duduk cari siapa ni, Syekh ni siapa. Aku duduk fikir hendak mengetahui siapakah dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada aku. Nabi duduk tengok Umar macam duduk confused, duduk tertanya-tanya tu. Nabi pun tanya kepada Sayyidina Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa dia orang yang bertanya itu? Yang ni yang main tanya 2-3 hari lepas tu, kamu tahu tak siapa dia? Maka jawab Sayyidina Umar, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul jualah yang mengetahuinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan, kata Nabi, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi, itulah orang itu sebenarnya ialah Jibril. Ia datang untuk mengajak kamu akan agama kamu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi habislah hadis yang panjang. Kita telah baca, saya ingat mengambil masa 5-6 bulan tuan-tuan. Kalau tampak mencuci kat setahun ya Allah. Hadis yang ke-13 ini kata Tok Musannif ada menerangkan 3 perkara. Yang pertama, ada kalanya malaikat membawa wahyu menyamar diri sebagai seorang manusia. Jadi malaikat ni dia boleh menyamar. Bahkan kalau Jibril itu acap kali dia datang kepada Nabi dalam rupa seorang manusia. Kita tahu kan, Nabi menerima wahyu termasuk dengan cara
yang bukan saja didatangi Jibril dengan rupa seorang lelaki, tetapi juga boleh datang secara mimpi. Mimpi itu, dalam mimpi Nabi itu wahyu. Ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para Nabi itu adalah wahyu. Kadang dicampak ke dalam roh, kecampak ke dalam hati Nabi. Itu juga bentuk wahyu. Yang kedua, iman, Islam dan ihsan. Kita telah mengaji tentang apa itu iman, apa itu rukun iman. Kita mengaji tentang Islam, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi hadis Muslim yang panjang ini, dia telah memberikan pencerahan yang sangat penting tentang perkara akidah, perkara rukun iman, perkara rukun Islam, ya, yang mencakupi ibadah dan juga ihsan, yaitu akhlak. Nampak? 3 bahagian komponen yang sangat penting yang disebut sebagai Islam itu akidah, syariah dan juga akhlak. Kemudian dia langsung lagi tentang tanda-tanda tanda-tanda hari kiamat, pada perkara yang ketiga. Uraiannya, pertama, malaikat Jibril alaihissalam ada kalanya menyamak diri sebagai seorang manusia. Ada satu hari sedang Rasulullah SAW dihadapi oleh sahabat-sahabatnya, mana dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Laki-laki itu dengan rupa dia yang cantik, rupa dia yang segak lah. Perempuan cantik, laki-laki segak, handsome, macho, rambut dia tersisir kemas, tak ada tanda-tanda dia datang dari jauh, ya. Datang seorang laki-laki bertanya kepada baginda, lalu dia pergi dekat dengan Nabi, duduk bertemu kepala lutut dengan Nabi, bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara agama. Bila baginda menjawab pertanyaannya, ia segera mengesahkan benarnya. Nampak? Dia tanya kepada Nabi iman, Nabi pun habaq rukun iman. Dia kata, benarlah begitu Tuhan. Dia tanya, tapi dia membenarkan. Tanya pula tentang Islam, Nabi pun habaq rukun-rukun Islam. Lepas itu dia membenarkan pula apa yang Nabi habaq. Bukankah benda itu pelik? Ya. Sebab itu kata Tuk Musannif, ini menjadikan sahabat-sahabat baginda hairan memikirkan halnya. Dia bertanya dan dia pula mengesahkan kebenaran jawaban baginda. Keheranan sahabat-sahabat Nabi itu hilang bila baginda sendiri menerangkan pada akhirnya bahawa yang bertanya itu ialah malaikat Jibril alaihi salam. Nampak? Jadi pada awal mereka tentu hairan, tetapi keheranan itu akan pasti hilang sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang beberapa hari duduk fikir, siapa Syekh ni? Siapa Syekh ni? Tak pernah jumpa, tak pernah tengok. Dia tanya, tapi bila Nabi habaq, dia mengesahkan. Bukankah pelik? Tanya tentang iman, tanya tentang Islam, tanya tentang ihsan, semua Nabi mengesahkan. Siapa dia ni? Lalu bila Nabi habaq, dia tu Jibril. Dia datang mengajar kamu urusan agama kamu. Hilang. Tanda tanya itu hilang apabila Nabi memberitahu tentang yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Soal wahyu. Wahyu adalah satu perkara pokok yang menjadi dasar bagi segala perkara agama. Orang yang tidak mempercayai wahyu sudah tentu tidak ada kepercayaan kepada rasul-rasul utusan Allah, kitab-kitabnya dan lain-lain lagi yang berhubung dengan iman. Jadi wahyu ini adalah perkara yang termasuk dalam wajib kita imani. Wahyu. Nampak? Siapa menolak wahyu, dia menolak Al-Quran. Siapa menolak wahyu, dia menolak apa yang menjadi perkara-perkara sam'iyah, perkara-perkara ghaibiyah. Semua itu hanya datang dari wahyu. Nampak? Nabi kata apa? Allah
sebut tentang Nabi yang mengucapkan kata-kata. Sebab bila Nabi nak mengajar, menjelaskan tentang agama, Nabi nak berdakwah, menceritakan tentang Islam, Nabi akan mengucapkan melalui lidah baginda. Allah kata wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad kamu itu dia bercakap, dia menuturkan kata-kata mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya yang dia cakap itu tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan Allah padanya. Siapa tolak wahyu kata? Dia tolak wahyu, dia tolaklah Quran. Dia tolak. Habislah sama'iyah. Kita ni tuan-tuan, cerita malaikat ke? No? Cerita hari akhirat ke? Cerita kitab-kitab ke? Cerita rasul-rasul ke? Cerita nabi-nabi ke? Bahkan bila disebut tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, jelas-jelas semuanya baik. Sebab itu orang beriman awal-awal lagi Allah kata dalam Quran, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Awal-awal Quran ini dia menjadi petunjuk hidayah yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Kita takkan ragu, solid kita beriman. Menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Siapa dia mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu orang yang beriman dengan yang gaib. Kita bukan nampak, Allah tidak nampak, Allah nampak kita. Nabi kita tak pernah jumpa. Malaikat bawa wahyu kat Nabi kita tak pernah tengok. Hari kiamat yang akan datang kita hanya dikhabar beritakan kepada kita dan kita beriman sepenuh keimanan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung dekat soal wahyu ini pada siri kuliah kita yang lagi akan datang. Kita akan jumpa pada bulan hadapan, bulan 3 Syaban dan ikut sana. Selepas itu kita akan jumpa dengan Ramadan. Jadi insya-Allah tuan, kita di bulan Rejab, bulan yang menjadi gerbang kepada Ramadan, teruskan dengan amal ibadah kita, perbanyakkan baca Quran, banyakkan zikrullah, perbanyakkan puasa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri yang terbaik buat. Tak boleh buat semua, jangan tiga semua. Kita pun tak tahu adakah Rejab ni yang kita jumpa, kita nak jumpa lagi tahun depan. Kita pun tak tahu adakah kita akan berkesempatan bertemu dengan Ramadan yang kita rindui. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita dalam taat, Allah tambah rezeki kita yang halal dan ilmu kita yang bermanfaat, hidup kita yang berkah, mati kita dalam iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan